Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 6 ayat 19 hingga 22. Sepasang itu jantan dan betina daripada segala makhluk yang hidup mesti kamu bawa masuk ke dalam bahtera, supaya kesemuanya tetap dapat hidup bersama-samamu. Sepasang daripada berbagai-bagai jenis burung, berbagai-bagai jenis haiwan dan segala jenis binatang melata di bumi akan datang kepadamu supaya kesemuanya dapat tetap hidup. Kamu juga mesti mengumpulkan segala bahan yang dapat dimakan dan menyimpannya. Itulah yang akan menjadi makanan bagimu dan bagi kesemua makhluk itu. Maka sebagaimana diperintahkan Allah kepadanya, sebegitulah yang dilakukan oleh Nuh. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota mami dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton jisim dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang kejadian sesi ke-100. Nuh menerima perjanjian daripada Tuhan bahawa Tuhan akan menyelamatkannya daripada penghakiman banjir besar. Namun begitu jika Nuh tidak membina bahtera itu sambil berkata, Tuhan telah berjanji untuk menyelamatkan aku. Adakah dia benar-benar akan diselamatkan daripada banjir itu? Sehingga perjanjian Tuhan dipenuhi, ada perkara yang mesti dilakukan oleh pihak penerima. Jika anda tidak melakukan apa-apa hanya kerana Bapa telah berjanji untuk menyelamatkan anda, adakah anda akan diselamatkan? Oleh itu, ada perkara yang mesti anda lakukan pada pihak anda. Nuh dapat menunggukan perjanjian itu dan mentaati segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam Keluaran 20 ayat 6, Tuhan berfirman, namun demikian aku menunjukkan kasih setiaku kepada keturunan yang ke-1000 dalam kalangan mereka mengasihi aku dan yang taat berpegang teguh pada segala perintahku. Dia menunjukkan rahmat kepada 1000 keturunan, orang yang mengasihi Tuhan dan mentaati perintahnya. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mentaati kehendak-Nya, Tuhan Bapa akan menepati janjinya dengan sangat setia. Dia bukan saja mencurahkan rahmat dan berkat kepada generasi itu saja, tapi dengan limpahnya bahkan kepada 1000 generasi. Saya berharap anda mengasihi Tuhan Bapa yang baik ini dengan segenap hati anda. Oleh itu saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar rahmat dan berkat yang melimpah datang ke atas anda dan keluarga anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, setelah Tuhan Bapa memutuskan untuk melaksanakan penghakiman banjir besar, Dia memberikan Nuh mereka bentuk bahtera. Kemudian Dia menyatakan binatang-binatang yang akan dimasukkan ke dalam bahtera untuk memelihara kehidupan binatang tersebut. Tuhan berfirman dalam ayat 19, sepasang iaitu jantan dan betina daripada segala makhluk yang hidup mesti kamu bawa masuk ke dalam bahtera supaya kesemuanya tetap dapat hidup bersama-samamu. Dalam ayat 20, sepasang daripada berbagai-bagai jenis burung, berbagai-bagai jenis haiwan dan segala jenis binatang melata di bumi akan datang kepadamu supaya kesemuanya dapat tetap hidup. Tuhan memerintahkan supaya sepasang jantan dan betina daripada setiap jenis binatang dibawa masuk ke dalam bahtera demi pemeliharaan spesies. Namun begitu dalam Kejadian 7 ayat 2 hingga 3 tertulis, bawalah 7 pasang yakni jantan dan betina daripada segala binatang yang halal dan sepasang daripada binatang yang tidak halal, serta 7 pasang yakni jantan dan betina daripada burung-burung di udara supaya bakal kesemuanya itu dapat dikekalkan di seluruh muka bumi. Dalam ayat ini Tuhan menetapkan binatang-binatang tertentu dan memerintahkan supaya tambahan 7 pasang jantan dan betina atau 2 pasang jantan dan betina dibawa masuk. Perintah ini mempunyai tujuan lain selain pemeliharaan spesies. Saya akan menjelaskan tujuan lain itu apabila saya menguraikan bahagian ini nanti. Pada hari ini kita akan meneliti bagaimana Nuh membawa begitu banyak jenis binatang ke dalam bahtera. Menurut ensiklopedia terdapat kira-kira 29,400 spesies mamalia, amfibia, reptilia dan burung yang wujud pada masa ini. Secara keseluruhan kira-kira 30,000 spesies. Walaupun jenis binatang yang hidup sebelum banjir mungkin tidak tepat sama dengan jumlah ini, kita dapat menganggarkan bahawa bilangannya sangat banyak.
똑같지는 않았다 해도 그 수가 무척 Oleh itu, bagaimana 많았음이라는 Nuh dan 진단은 anaknya 할 dapat 수 membawa 있지요. semua jenis binatang yang begitu 그러면 banyak ini ke dalam 노아와 그의 Bahtera 아들들은 tanpa 어떻게 terkecuali? 이 많은 종류의 동물들을 빠짐없이 방주로 이끌어 들일 Adakah 수 Nuh dan anaknya 있었을까요? pergi menangkap setiap jenis 노아와 그의 binatang satu demi 아들들이 satu? 직접 돌아다니며 모든 종류의 동물을 Sama sekali tidak. 일일이 Sudah tentu binatang pada 잡아들였을까요? masa itu lebih jinak berbanding dengan sekarang. Jadi binatang 물론 dapat 당시 ditangkap dengan mudah 동물들은 jika mereka 지금보다 mahu. 온순해서 Namun begitu, untuk menangkap semua jenis binatang yang 쉽게 begitu banyak, 잡을 수 satu demi satu 있었습니다. tetap merupakan tugas yang sangat 그 sukar. 수많은 종류의 Oleh itu, bagaimana 동물을 mereka dapat membawa setiap jenis binatang ke dalam Bahtera secara berpasangan? 일은 Hal itu dapat berlaku kerana Tuhan memerintahkannya melalui suara asarnya. 그러면 과연 어떻게 모든 동물을 종류대로 방주 안으로 이끌어 들일 수 있었을까요? 이는 Apabila 바로 Tuhan Pencipta 하나님의 mengujarkan suara 근본의 asar, 소리가 binatang-binatang yang terpilih itu mentaati suara tersebut lalu datang sendiri ke Bahtera. Binatang yang terpilih dalam konteks ini adalah binatang dalam sesuatu spesies yang kurang ganas. Contohnya dalam kalangan singa, ada yang secara semula jadi sangat ganas, tapi ada juga yang lebih jinak. Pada waktu itu, sepasang singa bersifat lebih jinak mendengar suara itu lalu datang menuju ke Bahtera. Untuk memahami bagaimana hal ini dapat berlaku, anda perlu terlebih dahulu memahami sejarah penciptaan oleh Tuhan. Tuhan Bapa menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi melalui firman. Bunyi yang mengujarkan firman pada waktu itu ialah suara asar. Kejadian 1 ayat 3 menyatakan, 이때 말씀을 발하신 그 소리가 바로 근본의 소리이지요. 창세기 1장 3절에 berfirmanlah Allah, jadilah cahaya, lalu terus ada cahaya. Cahaya diciptakan tepat pada saat Tuhan mengujarkan suara asal penciptaan. Dengan cara ini semuanya memberikan respons kepada suara tersebut, kerana segala sesuatu di langit dan di bumi diciptakan oleh suara asal Tuhan. Izinkan saya katakan sekali lagi, oleh sebab segala sesuatu di langit dan di bumi diciptakan oleh suara asal Tuhan, semuanya memberikan respons kepadanya. Bukan saja makhluk hidup, malah benda yang tidak bernyawa juga mengenali suara asal Tuhan dan mentaatinya. Semuanya telah diprogramkan untuk memberikan respons secara automatik. Sebagai perbandingan, terdapat mesin yang berfungsi sebagai peranti pengecaman suara. Peranti ini hanya dapat memberikan respons kepada suara tertentu yang telah diprogramkan terlebih dahulu. Contohnya untuk membuka pintu atau mengendalikan mesin. Dengan demikian, oleh sebab segala sesuatu di alam semesta diciptakan oleh suara asar, semuanya secara naluri mentaati suara tersebut. Binatang-binatang yang datang ke Bahtera pada zaman Nuh juga mendengar suara asal Tuhan dan mentaatinya. Ada satu fakta penting. Sebelum dunia ini diciptakan, ketika Tuhan bersendirian di ruang angkasa, Dia wujud dalam keadaan yang mengandungi suara di tengah-tengah cahaya. Cahaya pada waktu itu ialah cahaya asar penciptaan, dan suara pada waktu itu ialah suara asar penciptaan. Cahaya ini mengandungi segala jenis pengetahuan rohani, hikmat dan kuasa, dan semua ini dipancarkan melalui suara. Cahaya ini mengandungi segala pengetahuan rohani, hikmat dan kuasa, dan semua ini disampaikan melalui suara. Oleh itu, cahaya asar dan suara asar pada hakikatnya adalah satu dan sentiasa wujud bersama. Cahaya dan suara adalah satu. Suara asar diujarkan daripada cahaya asar. Di mana suara itu dipancarkan, cahaya asar juga hadir bersamanya. Apabila Tuhan mengujarkan suara asar untuk menciptakan segala sesuatu,
근본의 소리가 Dia 밝아지는 terlebih dahulu 것이고 mengelubungi 근본의 segala 소리가 sesuatu dengan 밝아지는 cahaya 곳에는 asal. 근본의 빛도 임하게 되죠. Oleh 그러면 itu semua 하나님께서 makhluk 만물을 mengingati cahaya 창조하시기 asal 위해 bersama 근본의 suara 소리를 tersebut. 발하실 때 먼저 근본의 빛을 Bersama suara 들으셨습니다. asal, 따라서 cahaya itu 모든 juga telah 피조물은 tercetak 근본의 dalam 소리와 segala 함께 sesuatu. 근본의 빛도 기억하고 있습니다. 즉 근본의 소리와 함께 근본의 빛도 만물에 입력된 것입니다. 로마서 1장 Roma 20절에 1 ayat 20 그의 menyatakan, 보이지 sejak dunia 아니하는 것들 diciptakan, 곧 sifat-sifat 그의 Allah yang tidak 영원하신 kelihatan, 능력과 iaitu kuasa 신성 yang kekal dan keilahiannya, 영원하신 semuanya jelas 능력과 ternyata 신성을 serta 눈에 보이지 difahami 않잖아요. melalui 그 segala 문체가 ciptaannya. 아니니까. Oleh itu mereka tidak 그래서 dapat 창세로부터 berdalih 그의 lagi, 보이지 아니하는 yakni 것들 kuasa yang 곧 kekal dan 그의 sifat 영원하신 keilahiannya tidak 능력과 dapat dilihat 신성이 dengan 그 mata 만드신 kerana 만물에 bukan benda 분명히 보여 fizikal. 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 했죠. 만물을 보면 Jika anda melihat 하나님의 segala 이런 sesuatu, anda 능력, akan 신성이 다 mendapati bahawa 깃들이 kuasa 있다는 dan keilahian 말이에요. Tuhan 옛날 ada di 창세기 3장 dalamnya. 그리고 그 뭔지 Saya telah 쭉 berusaha 설명했잖아요. menjelaskan hal ini ketika saya memulakan penjelasan tentang 하나님의 kejadian. 일심으로 또다 만물을 보면 알 수 있는 것이다. Saya sering memberitahu anda bahawa apabila kita melihat segala sesuatu, Tuhan ialah satu-satunya Tuhan dan keilahian serta kuasanya ada dalam seluruh ciptaan. Binatang, manusia dan serangga semuanya berkongsi struktur wajah yang sama, iaitu dua mata, satu hidung, dua telinga dan satu mulut. Dan cara melahirkan serta membesarkan anak serta kedudukannya adalah sama, tidak kira spesies. Pernahkah anda melihat binatang yang hidungnya terletak di atas matanya? Semuanya mempunyai struktur yang sama. Hidung di bawah mata dan mulut di bawah hidung. Hanya dengan melihat struktur ini, anda dapat mengetahui bahawa pencipta hanya satu. Di bawah struktur yang sama ini, muncul begitu banyak jenis binatang dan spesies. 입 밑에 있는 거 봤어요? 눈 밑에 입 위에 코지. 고기도 곤충도. 자, 이런 거 하나만 이런 거 하나만 Namun 봐도 begitu, dapatkah hal ini dijelaskan oleh teori evolusi? 생명신은 창조에서 나왔다는 Bagaimana 걸 mungkin kedudukan 알수 mata, 있는 hidung dan 것이라고요. mulut boleh 이 berkembang 많은 secara 것들이 fleksibel 나왔는데 tetapi tetap 뭐 sama? 지각이 뭐니 이 말이 돼? Hal yang sama 어떻게 berlaku 지나고 untuk 똑같이 organ 지나가야 dalaman. 되는 그 많은 Evolusi seperti itu tidak mungkin berlaku walaupun dengan keberangkalian 1 dalam 1 bilion. 입에 이치선전까지도 동일하고 Teori evolusi ini menghalang orang daripada percaya kepada Tuhan Pencipta. Anda dapat mengetahui bahawa Tuhan ialah satu-satunya Tuhan hanya dengan melihat segala sesuatu. Maksud saya, semua ciptaan adalah serupa kerana semuanya wujud melalui reka bentuk oleh satu Tuhan. Walaupun cara melahirkan dan membesarkan anak berbeza mengikut spesies, rangka asasnya tetap sama. Apa yang ingin saya katakan adalah bahawa manusia tidak dapat memberikan alasan yang berkata, saya tidak dapat percaya atau tidak percaya kerana saya tidak mengenal Tuhan. Kuasa Tuhan yang kekal dan keilahian dalam segala sesuatu merujuk kepada cahaya asal. Cahaya asal ialah kuasa Tuhan dan sifat keilahiannya. Cahaya asal inilah yang dimasukkan ke dalam sesuatu ketika Tuhan mengeluarkan suara asal semasa penciptaan. Dengan cara ini, segala sesuatu diciptakan oleh suara asal sambil dikelilingi oleh cahaya asal. Oleh itu, jika keadaan kembali sama seperti pada waktu penciptaan, segala sesuatu akan sepenuhnya mentaati suara asal. Sehingga penghakiman banjir besar, cahaya asal yang mengelilingi bumi masih mengelubungi bumi ini. Sehingga banjir besar, cahaya itu masih berada di sini. Oleh itu, Tuhan mengeluarkan suara asal kepada binatang-binatang yang telah dipilihnya, dan binatang-binatang itu taat dengan sepenuhnya. Namun begitu cahaya itu ditarik balik apabila banjir besar bermula.
Dengan menggunakan perbandingan, jika Anda menyapu lilin pada lantai kayu, pada mulanya lilin itu akan berkilau dengan terang. Namun begitu seiring peredaran masa dan banyak orang lalu lalang, lilin itu akan semakin haus dan juga semakin menjadi kotor. Akhirnya lilin itu akan tertanggal sepenuhnya, lalu menampakkan permukaan lantai yang asar. Demikian juga cahaya asar dahulu menyelubungi bumi ini. Tetapi apabila dosa manusia bertambah, cahaya itu semakin pudar. Akibatnya banyak perubahan berlaku di bumi ini. Saya akan menjelaskan hal ini dalam bahagian apabila banjir besar berakhir nanti. Apa yang perlu anda ingat pada hari ini adalah sebelum banjir besar, cahaya asar masih menyelubungi bumi ini. Maka apabila Tuhan mengujarkan suara asar, makhluk ciptaan mentaatinya dengan sepenuhnya. Dengan kata lain, binatang-binatang yang dipilih Tuhan untuk dipelihara hidupnya secara naluri tertarik oleh suara itu dan datang ke bahtera. Saudara dan saudari, Yesus juga mengucapkan suara asar. Yesus adalah satu dengan Tuhan. Tambah pula ketika Tuhan Bapa melaksanakan kerja penciptaan, Tuhan Anak iaitu Yesus juga bersama-sama dengannya. Mengenai hal ini, Yohanes 1 ayat 2 hingga 3 mencatatkan, Dia iaitu Yesus Anak bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Terdapat banyak peristiwa dalam keempat-empat Injil di mana makhluk ciptaan mentaati firman Tuhan Yesus. Contohnya dalam Lukas 8 ayat 24. Yesus bangun lalu menegur angin dan ombak yang bergelora itu. Ribu itu pun berhenti dan segalanya tenang. Apabila Tuhan Yesus meminta dengan suara asal penciptaan, maka angin dan ombak yang tidak bernyawa juga mengenali suara itu dan dengan serta-merta mentaatinya. Matius bab 17 mencatatkan ketaatan seekor ikan di laut Galilea. Yesus lain mengajar Petrus bagaimana mendapatkan uang untuk membayar cukai bait suci seperti berikut. Dalam ayat 27, dia berkata, Pergilah memancing di laut. Ambillah ikan pertama yang kau tangkap dan bukalah mulutnya. Engkau akan mendapati sekeping duit shilling sebesar 4 dirham. Ambillah duit itu dan berikan kepada mereka, untukku dan untukmu. Apakah hasilnya? Sebab saja kata-kata itu keluar dari mulut Yesus, ikan di laut Galilea pasti telah mentaatinya, mengambil duit shilling yang jatuh ke dalam tasik dan bersedia untuk tertangkap pada kail. Duit shilling memang mudah, memang boleh jatuh di sana sini ke dalam tasik. Orang berjalan lalu dan kadang-kadang duit shilling boleh terjatuh masuk. Begitulah caranya hal itu pasti berlaku. Terdapat juga peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang sakit dengan suara asal. Dalam Matius 8, dia menyembuhkan hamba seorang ketua tentera yang lumpuh hanya dengan satu ayat. Dan dalam Matius 15, dia menyembuhkan anak perempuan seorang wanita Sirofenisia yang kerasukan roh jahat hanya dengan satu ayat. Pekerjaan melalui suara ini berlaku serta-merta dan melangkau masa seteruan. Dalam Mazmur 19 ayat 4 bahagian pertama tertulis, kabar mereka telah sampai ke serata bumi dan kata-kata mereka ke hujung dunia. Dalam Yesaya 55 ayat 11 tertulis, demikianlah firmanku sampaikan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kusuruh kepadanya. Bahkan pada hari ini Tuhan masih ingin menyatakan pekerjaan suara asal kepada orang berkenan pada hatinya. Orang mempunyai iman yang sejati seperti ketua tentera itu dan wanita Sirofenisia dapat mengalami suara ini. Perkara yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin dan kerja penciptaan semula seperti menciptakan sesuatu daripada ketiadaan boleh berlaku. Saya berharap anda juga dapat mengalami pekerjaan suara asal melalui iman yang sungguh-sungguh. Penyelesaian pelbagai masalah termasuk penyembuhan penyakit
juga belum boleh berlaku melalui suara asal ini. Namun begitu, yang paling utama, saya berharap hati anda diperbaharui dan diubah oleh suara asal tersebut. Namun begitu, kebenaran ini tidak ada kaitan dengan orang yang meragui cahaya asal dan suara asal serta menutup hati mereka sambil berkata, tidak mungkin. Anda dapat mengalaminya apabila anda membuka pintu hati anda, percaya, berkata amin dan menerimanya dengan iman. Hal yang sama juga berlaku untuk keinginan-keinginan anda yang lain. Oleh itu, menjadi satu dan gembala adalah sangat penting. Hanya dengan itu, iman anda akan bertumbuh dengan cepat. 다른 모든 기도도 마찬가지입니다. 그래서 목자와 믿고 신뢰하고 하나 되라는 거예요. 그래야 이제 믿음도 Melalui suara asal, akar pahit kejahatan dapat dicabut, bebenaran diri anda sendiri dapat dihancurkan, bahkan kerangka pemikiran kaku dapat dilembutkan. Oleh itu anda, orang-orang kudus, jika benar-benar rindu untuk masuk ke dalam batu iman dan roh, saya berharap anda terlebih dahulu memiliki kerendahan hati seperti kota tentera dan wanita Siro-Fenisia. Janganlah berputus asa sampai akhir, tapi berdoalah dengan iman. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar di tengah-tengah aliran roh yang cepat, banyak antara anda dapat masuk ke dalam roh, bahkan ke dalam roh penuh. Ayat 21 dan 22 menyatakan, kamu juga mesti mengumpulkan segala bahan yang dapat dimakan dan menyimpannya. Itulah yang akan menjadi makanan bagimu dan bagi kesemua makhluk itu. Maka sebagaimana diperintahkan Allah kepadanya, sebegitulah dilakukan oleh Nuh. Segala Tuhan Bapa memberitahu Nuh untuk membawa binatang-binatang yang akan dipelihara hidupnya ke dalam bahtera. Dia juga memerintahkan Nuh untuk menyimpan makanan. Nuh tidak mengetahui dengan tepat berapa lama banjir itu akan berlangsung atau berapa lama mereka perlu tinggal di dalam bahtera. Dia juga tidak tahu berapa banyak binatang yang akan masuk ke dalam bahtera secara keseluruhan atau berapa banyak makanan perlu disediakan. Namun begitu Nuh mentaati firman Tuhan, dia tidak menyediakan makanan dan mengira jumlah binatang satu demi satu atau mengira bilangan hari. Ketika membina bahtera, dia juga tidak dengan sewenang-wenangnya menentukan di mana hendak membinanya atau seberapa cepat kerja itu harus dilakukan. Nuh mempersiapkan segala sesuatu sambil berkomunikasi dengan Tuhan Bapa. Orang di seluruh dunia mungkin tertanya-tanya, mengapa Nuh dapat menyediakan dan menyimpan begitu banyak makanan? Hal ini kerana secara manusia tiada jawapan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahawa pemikiran manusia yang bersifat badani terbatas dalam lingkup yang terhad, sehingga sukar untuk memahami pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Nuh tidak bergantung kepada pemikiran sendiri. Apabila Tuhan memerintahkannya untuk menyimpan makanan, dia menyimpannya. Dan apabila Tuhan memerintahkannya untuk membina bahtera, dia membinanya. Oleh sebab dia mentaati Tuhan, dia mengalami pekerjaan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu terlebih dahulu. Oleh sebab Tuhan Bapa membuatkan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, membina bahtera bukanlah sesuatu yang sukar bagi Nuh. Seperti yang tercatat dalam ayat 22, Nuh dapat mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Sementara itu, kita juga harus menyedari bahawa tamadun pada waktu itu sudah sangat maju. Kehidupan manusia pada zaman itu tidaklah primitif. Mereka memiliki tahap pengetahuan dan hikmat yang cukup tinggi. Pengetahuan dalam bidang seperti fizik dan matematik telah mencapai tahap yang ketara. Terdapat juga peralatan mekanikal yang mampu membantu membina bahtera yang besar, walaupun tidak seperti mesin moden pada hari ini. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa Nuh dapat taat kerana dia memiliki pengetahuan dan hikmat tersebut. Nuh tidak percaya kepada hikmatnya sendiri. Dia berkata amin dengan hati yang ingin sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Bapa, percaya kepada kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan. Nuh tidak menyiapkan bahtera itu hanya dalam 1 atau 2 bulan. Kerja itu mengambil masa yang lama. Walaupun begitu, Nuh tidak gelisah memikirkan sama ada bahtera itu akan siap pada hari ini atau esok. Dia hanya taat, mengikuti pimpinan dan arahan Tuhan Bapa yang memimpinnya. Manusia biasanya menerima janji dan menunggu. Tetapi apabila 1 atau 2 tahun berlalu, mereka menjadi kecewa dan berkata, hari itu tidak terjadi.
보통 사람들이 약속을 받고 나서 언제 Nuh tidak berbuat 이루어질까를 demikian. 기다리다가 Oleh sebab dia 1년이 sentiasa 지나고 berterima 2년이 kasih dan Tuhan 지나면 Bapa, dia percaya 안 bahawa Bapa 이루어진다 pasti 하고 akan bertindak. 실망합니다. Dia yakin 그러나 bahawa apa yang 노아는 difirmankan 그렇지 oleh Bapanya 않았습니다. pasti akan 늘 terjadi 아버지 하나님과 tepat seperti yang 교통하니 dikatakan. 아버지께서 Oleh itu segala 행하실 persiapan 줄을 dalam jangka 믿었습니다. panjang menjadi 아버지께서 mungkin 말씀하신 바는 dan dia 반드시 dapat bertahan 그대로 bertahun-tahun 이루어짐을 lamanya. 믿었지요. 그러니 Tuhan memerintah 모든 dan 준비와 memimpin bahkan 실행이 perkara-perkara kecil 가능했고 bagi orang mahu 오랜 taat. 세월을 인내하며 Oleh itu orang yang taat 보낼 수 akan hidup 있었습니다. dalam sukacita 하나님께서는 dan Tuhan Bapa juga 순종하려고 berkenan 하는 kepada mereka. 사람들에게는 세세한 것까지도 주관하시어 Sebaliknya kita melihat 인도해 bahawa orang yang 주십니다. tidak mahu taat 그러니 akhirnya 순종하는 menghadapi 사람들이 kesukaran 행복하고 kerana 아버지 mereka 하나님께서도 mengikut jalan mereka 기뻐하시죠. sendiri 반면에 walaupun 순종한 berkat 마음에 sudah ada di 안되어 tangan 있는 mereka. 사람은 축복을 손에 Sebagai contoh, dalam 쥐어줘도 menjalankan perniagaan, 결국 ada 자기 orang yang merancang 뜻대로 segala 가다가 sesuatu 어려운 berdasarkan 끝에 pengetahuan, 되는 것을 pengalaman 봅니다. dan kiraan 예를 mereka 들어 어떤 sendiri. 사람은 사업을 할 때 Kemudian mereka 자신의 datang 지식과 kepada Tuhan dan 경험과 berdoa, 경험 속에서 모든 tolong 계획을 다 pimpin 세워놓습니다. jalanku. 그리고 하나님 Walaupun 앞에 Tuhan 나와 cuba 제 memimpin orang 길을 seperti ini, 인도해 주세요 하고 akhirnya 기도합니다. mereka tetap mengikuti apa yang telah diputuskan oleh mereka dalam hati mereka sendiri. 결국은 Oleh 자기 sebab pimpinan 마음에 Tuhan tidak 정하는 바대로 seiring 갑니다. dengan pengetahuan dan 하나님께서 pemikiran mereka, 인도하시려는 길이 mereka akhirnya 자기 memilih jalan 지식과 yang menurut 생각에 mereka lebih 맞지 baik. 않기 때문에 그냥 자기 보기에 Ada juga 더 situasi 좋은 di mana 길로 seseorang 가고 mentafsirkan firman Tuhan mengikut kehendaknya 또 sendiri 이런 경우도 있습니다. dan mengikut 하나님의 jalan 말씀을 salah, 자기 namun masih 정욕대로 menganggap diri yang taat kepada 엉뚱한 firman 길로 Tuhan. 가면서도 Walaupun 자신은 saya telah memberikan 하나님의 penerangan 말씀에 순종한다고 dengan 생각하는 jelas 경우도 tentang 있죠. kehendak Tuhan, 하나님의 뜻이 mereka tidak 무엇인지 mahu 분명하게 menerimanya. 알려드려도 Sebaliknya mereka cuba meyakinkan orang lain dengan pendapat dan kehendak mereka sendiri. Saya telah menjelaskan beberapa kali supaya mereka dapat menyedarinya, tapi saya melihat kebanyakan daripada mereka tetap bertindak menurut kehendak sendiri. Jika anda tidak mempunyai kerangka pemikiran, teori atau pengetahuan anda sendiri, mentaati firman Tuhan adalah sangat mudah. Namun begitu dengan diri yang kuat, ketaatan menjadi sukar. Anda mungkin berfikir bahawa anda sedang taat, tapi sebenarnya ia sering berubah menjadi ketidaktaatan dan anda sendiri tidak menyedarinya. 본인은 순종한다고 하지만 불순종이 되기도 하고 이렇게 불순종하면서도 스스로 깨닫지 못하는 경우도 있습니다. 노아는 방주를 짓고 Nuh mentaati pimpinan Tuhan dalam membina bahtera dan menyediakan makanan. Oleh sebab dia tidak bergantung kepada pemikiran sendiri, tetapi mengabdikan diri untuk taat kepada Tuhan. Dia berhasil dalam segala hal dengan mengalami Tuhan yang menyediakan segala sesuatu terlebih dahulu. Pengalaman, pengetahuan dan kemahiran bukanlah sesuatu yang sama sekali tidak berguna dalam keadaan yang sempurna. Faktor utama yang menentukan kemampuan Nuh membina bahtera ialah imannya kepada Tuhan. Tapi Nuh juga tahu bagaimana menggunakan pengetahuan dan kemahirannya. Oleh itu, ada keadaan di mana pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan bakat perlu menjadi asas ketika kita menjalankan suatu tugas. Sebagai contoh, katakan seseorang merancang untuk membuka sebuah restoran. Namun begitu, dia tidak tahu banyak tentang memasak dan telah memilih lokasi yang terpencil. Jika dia kemudian berdoa kepada Tuhan dengan berkata, saya percaya engkau akan membuat restoran ini berjaya. Adakah restoran itu benar-benar akan berjaya? Jika anda berdoa dengan iman rohani dan menerima pekerjaan Tuhan, anda dapat menerima berkat kerjaan dalam apa-apa keadaan atau situasi. Namun begitu tidaklah benar untuk tidak melakukan apa-apa dan hanya berdoa meminta berkat tanpa sebarang persiapan. Ini seperti mengharapkan berkat datang secara tanpa syarat, tanpa menyediakan bekas untuk menerimanya. Sebaliknya, tidak kira sebanyak mana pengalaman dan kemahiran hebat yang anda miliki, adalah sukar untuk menerima berkat daripada Tuhan jika anda tidak bergantung kepadanya. Anda hanya dapat mencapai hasil setakat mana anda berusaha dalam batas dan kemampuan dan keterbatasan anda sendiri. Orang seperti ini akhirnya pasti akan gagal apabila berhadapan dengan situasi yang melampaui batas mereka. Tambahan pula, orang yang mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman sering menganggap dirinya bijak. Dalam keadaan demikian, Tuhan Bapa pun sukar untuk memimpin jalannya. Saudara sadari ada satu perkara yang perlu kita sedari melalui ketaatan Nuh. Masuk ketaatan sempurna secara tepat ialah taat tanpa berubah sehingga firman Tuhan dipenuhi.
우리가 노아의 Alkitab 순종을 tidak 통해 menyatakan 또 tepat 한 berapa 가지 lama Nuh 깨달아야 membina 할 점이 batra 있습니다. itu. Namun begitu jika kita melihat saiz batra tersebut, kita dapat memahami bahawa batra itu tidak mungkin disiapkan hanya dalam masa beberapa bulan atau beberapa tahun. 노아가 방주를 지은 기간이 성경에 정확하게 나와 있지는 않습니다. Dengan teknologi moden pada hari ini, batra itu dapat disiapkan dalam masa beberapa bulan. Pada zaman itu semua yang dilakukan secara manual. Oleh itu anda tahu bahawa batra itu bukanlah jenis kapal yang dapat disiapkan dalam masa yang singkat. 그러니까 그냥 몇 달에 뚝딱 지어질 그런 배는 아니었단 말이에요. Oleh itu sepanjang pembinaan batra, orang di dunia mentertawakan dan mengejek Nuh. Oleh sebab mereka sama sekali tidak memahami tindakan Nuh, mereka bahkan menganggapnya bodoh. Jika anda berada dalam situasi seperti itu, bagaimana perasaan anda? Bukankah anda akan merasa gelisah dan tidak tenang dan mula meragui firman Tuhan? Namun begitu Nuh tidak tergoncang sama sekali. Walaupun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun telah berlalu, Nuh tidak meragui firman Tuhan. Dia juga tidak menjadi tidak sabar dengan bertanya, adakah hari ini atau esok? Sebaliknya dia secara diam-diam meneruskan kerja membina batra sehingga hari firman Tuhan dipenuhi. Inilah sikap ketaatan yang sempurna. Walaupun kelihatan firman Tuhan lambat dipenuhi, kita harus percaya kepada apa yang telah difirmankannya hingga akhir dan menunjukkan ketaatan yang tidak goyah. Kemudian Tuhan pasti akan memenuhi janjinya pada waktu yang paling tepat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 juga tertulis, 가장 정확한 때에 맞추어 약속하신 말씀을 반드시 이루어 주십니다. 베드로후서 3장 9절에도 주의 약속은 Tuhan bukannya lengah menepati janji seperti sangkaan sesengah orang, tapi amat bersabaran kita kerana dia tidak mahu seorang pun binasa dan dia ingin semuanya bertaubat. 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 말씀하셨습니다. Namun begitu ada orang yang berasa ragu jika firman Tuhan tidak segera dipenuhi. Akibatnya mereka kehilangan arah hidup atau jatuh ke dalam godaan. Nuh tidak menjadi tidak sabar dalam apa-apa keadaan dan dia bertahan serta taat untuk masa yang lama dengan iman yang teguh kerana dia mempunyai persekutuan yang jelas dengan Tuhan. Dia tahu sebab Tuhan ingin melaksanakan penghakiman banjir besar dan dia juga mengetahui jenis kehidupan yang akan dijalani oleh dia dan keluarganya selepas menerima keselamatan. Sementara itu apabila hari penghakiman semakin dekat, hati Nuh sentiasa berduka cita memikirkan orang yang akan binasa dalam banjir. Hati yang sakit melihat begitu banyak manusia hidup dalam dosa dan tidak mengetahui atau tidak percaya bahawa banjir besar akan segera datang apabila batra itu siap. Oleh itu Nuh berseru dan sungguh-sungguh. Namun begitu tidak kira sekuat mana dia berseru, tiada seorang pun yang mendengar. Pada waktu ini Tuhan Bapa melalui ilham Roh Kudus telah menyatakan kepada saya isi pengakuan hati Nuh kepadanya. Saya ingin berkongsi sebahagian daripadanya. Bapa, aku merasakan bahawa hari itu semakin dekat melalui batra yang sedang aku bina ini. Namun aku tidak bersuka cita kerana batra ini. Sebaliknya aku merasakan kesedihan dan duka cita yang mendalam. Aku tidak bermalas-malasan. Aku telah membina semuanya mengikut waktu dan bersandar kepada firman-Mu. Dan aku telah setia siang dan malam dalam segala perkara. Namun begitu semakin banyak aku bina dan semakin hampir siap, semakin dalam kesedihan aku rasakan apabila hari itu semakin dekat. Semakin aku mengingati perintah-perintah yang Engkau berikan dan melaksanakan satu demi satu, semakin bentuk batra itu menjadi jelas dan tersusun dengan tepat dari hari ke hari. Dan semakin aku melihat manusia di dunia ini, semakin aku merasakan kesedihan dan duka cita mendalam. Kerana aku memahami hati-Mu, Tuhan Bapa. Walaupun aku menyampaikannya kepada mereka, mereka tidak mendengar. Aku berbicara kepada mereka, mereka tidak mengerti. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar.
Mereka mempunyai mata tapi tidak melihat. 그들은 귀가 있어도 Mereka 듣지 menjalani 못하고 hari-hari mereka 눈이 tanpa 있어도 mengetahui 보지 dari 못하고 mana mereka datang 성령은 atau ke mana 어디로 mereka 와서 pergi. 어디로 가는지 Darah 알지 itu sungguh 못하고 mengedihkan. 난리를 보내고 있으니 Sekarang menurut 안타까울 perintah 뿐입니다. Bapa, aku dan keluargaku sedang masuk ke tempat ini dan segala sesuatu yang telah ditentukan seperti yang difirmankan sedang dibawa masuk. Namun apabila aku memikirkan nasib orang masih berada di dunia, kesedihan aku terhadap mereka semakin mendalam. Walaupun aku meratap seperti ini, mana mungkin aku dapat memahami hatimu sepenuhnya? Aku benar-benar dapat menyerahkan segala yang aku miliki dengan bersandar kepada firman Bapa. Dan walaupun aku tidak dapat sepenuhnya memahami atau mengenali hati Bapa, aku dapat merasakan sebab Bapa memerintahkan aku untuk membina Batra dan memenuhinya satu demi satu bagiku. Namun begitu sebab hatiku begitu berduka cita adalah kerana aku merasakan bahawa hari itu sudah dekat. Bapa, mohon fahami hati yang berduka cita ini terhadap mereka. Bapa, apakah yang harus aku lakukan? Mereka tidak mengenal Engkau. Mereka melihat, tapi tidak melihat, dan mendengar, tapi tidak mengenal. Walaupun segala sesuatu telah dinyatakan dan jelas menurut rencanamu, Bapa, mereka tidak menyadarinya. Bagaimana aku dapat memimpi mereka untuk berbalik? Bapa, walau bagaimanapun, aku akan melakukan terbaik sehingga hari Engkau memberikan perintah kerana segala sesuatu dipenuhi menurut kehendak-Mu. Tolonglah sentiasa memerintah dan memimpinku supaya aku dapat melaksanakan yang tepat tanpa melakukan satu kesalahan pun. Saudara dan saudari, dapatkah anda merasakan hati Nuh berkobar-kobar? Nuh seorang benar yang merupai hati Tuhan Bapa, memiliki hati kasih dan belas kasihan seperti itu. Apa yang berlaku pada zaman Nuh juga sedang berlaku sekarang. Namun begitu manusia makan dan minum, berkahwin dan dikahwinkan, serta hidup bersekutu dalam dunia dan mengasihinya. Mereka bukan saja tidak mendengar Nuh, malah mengkritiknya. Nuh juga merasakan kesakitan dan penindahan hati Tuhan Bapa ketika melihat jiwa-jiwa. Saya berharap anda bertumbuh dalam kasih terhadap jiwa-jiwa ketika anda memupuk hati dan roh. Kerana keadaan pada akhir zaman ini jauh lebih buruk daripada zaman Nuh. 아버지 하나님께서 영혼들을 바라보시며 애타하시고 아파하시는 것을 노아도 함께 느끼고 있었지요. 성도님들도 마음을 영으로 일구는 만큼 영혼들을 사랑하는 마음이 커집니다. Dalam Matius 24 ayat 37 hingga 39, Yesus berkata, 37절에서 39절에 다음과 같이 말씀하십니다. sebagaimana yang berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Sebelum banjir melanda mereka makan minum, berkahwin dan dikahwinkan, hinggalah waktu Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak sedar apa yang berlaku hingga banjir memusnahkan mereka. Demikianlah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Tuhan Bapa yang ingin menyelamatkan walaupun seorang lagi telah dengan jelas menyatakan firman yang secara rohani seperti bahtera Nuh, iaitu berita salib. Seperti bahtera Nuh yang kelihatan seperti kebodohan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagian pertama 1 Korintus 1 ayat 18 menyatakan, 미래는 일로 보였듯이 고린도전서 1장 18절 전반절에 bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib dianggap satu-satu kebodohan. Tapi bagian kedua menyatakan, namun demikian bagi kita yang diselamatkan Allah, berita itu menunjukkan kekuasaannya. Oleh itu kita harus yang sungguh-sungguh menyampaikan berita salib kepada orang hidup pada zaman ini dengan hati yang sama seperti hati Nuh. Kita harus bergiat menyampaikan Injil kekudusan ini dan kuasa Tuhan yang mengesahkan kebenaran firman ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar orang kudus membantu dalam memenuhi ketentuan Tuhan pada akhir zaman yang berusaha untuk menyelamatkan walaupun seorang lagi.